Naim dan Naim. Apa dia Ustaz? Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika wa anshur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, terima kasih Naim atas bacaan doa. Okey, kita terus kepada kelas kita. Okey, hari ni kita akan sambung masih lagi dalam usul fiqh. Ni tajuk yang bab yang keempat lah, tajuk yang terakhir untuk bahagian usul fiqh ni. Iaitu kalau minggu lepas kita belajar tentang dalil-dalil hukum syarak yang disepakati. Kan, maksudnya semua ulama terima, tak ada khilaf. Semua terima sebagai dalil syarak. Maksudnya terima sebagai apa? Dalil, maksudnya boleh guna untuk hukum lah. Okey, untuk hari ni pula kita akan sambung dalil-dalil hukum syarak yang tidak disepakati. Maksudnya para ulama mereka tak sepakat lah. Maksudnya ada yang terima, ada yang tak terima. Dah nama tak sepakat kan. Maksudnya berlaku khilaf di kalangan para ulama. Ya, ambil air adik. Jadi dalil-dalil hukum syarak ni maksudnya ada ulama terima, ada yang tak terima lah. Sebab tu kita diletak bawah tajuk dalil-dalil hukum syarak yang tidak disepakati. Okey, antaranya yang kita akan belajar hari ni dari segi apa? Dari segi pengertian dalil hukum syarak yang tidak disepakati. Okay, lepas tu kita akan tengok pengertian istihsan, istishab, al-masalih mursalah, qaulus sahabi, sadduz zara'i' dan juga al-'urfu wal-'adah. Okay. Ada berapa ni? 3, 4, 5, 6, ada 7. 7 dalil syarak. Dalil hukum syarak yang tidak disepakati. Okay. Yang sepakat itu senanglah, Quran, hadis, ijma', qiyas. Kan, itu yang sepakat. Sepakat ada 4 je lah. Yang tak sepakat pula ada 7. Ni basic je ni kamu belajar ni. Lepas tu kita akan tengok juga, Ustaz tak tahu lah setakat mana kita dan hari ni. Kalau dan berhabis, kita berhabis lah. Okay. Yang ketiga, menguraikan pandangan ulama terhadap autoriti dalil-dalil hukum syarak yang tidak disepakati. Okay. Yang ni pula apa dia? Menguraikan pandangan ulama. Okay. Lepas tu kalau sempat kita ambil tengok yang keempat sekali lah, menilai hukum-hukum yang berkaitan dengan dalil yang tidak disepakati. Okay. Jadi ada 4 perkara utama lah yang kita akan fokus pada hari ni. Okay. Pertama kita pergi kepada pengertian dalil hukum yang tidak disepakati. Boleh besar sikit. Okey, besar sikit. Okey, ni kita nak mula dengan siapa ni? Alia ada Alia? Azmi masuk. Siapa masuk ni? Azmi seorang kot. Alia ada Alia? Alia? Respon. Anissa ada Anissa? Ada? Anissa ada? Anissa baca Anissa. Okey. Pengertian dalil hukum yang tidak disepakati. Selain daripada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas, terdapat dalil-dalil lain yang digunakan oleh ulama' untuk menetapkan hukum syarak. Namun begitu, dalil-dalil tersebut tidak disepakati oleh ulama'. Dalil hukum yang tidak disepakati ialah dalil yang menjadi perselisihan ulama' sama ada boleh diterima sebagai sandaran hukum syarak atau tidak. Walaupun begitu, ia telah digunakan secara meluas oleh ulama' bagi penetapan hukum syarak dalam permasalahan semasa seperti penetapan peraturan-peraturan perkahwinan dan perceraian, zakat dan undang-undang berkaitan Islam. Okey, Ustaz Anissa. Muka surat 86. Okey, Azmin. Ya. Okey, sambungin Nisa. Dalil-dalil hukum yang tidak disepakati. Al-istihsan, pengertian dari segi bahasa, menganggap sesuatu sebagai baik. Istilah mendahulukan al-qiyas yang tersembunyi, khafi
berbanding dengan al-qiyas yang jelas. Jali disebabkan sesuatu dalil atau mengecualikan suatu permasalahan daripada kaedahnya yang umum disebabkan terdapat dalil khas yang lebih kuat. Terus alalang terus. Okey. Pembahagian al-istihsan. Secara umumnya al-istihsan terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama mendahulukan al-qiyas yang tersembunyi khafi berbanding dengan al-qiyas yang jelas jali. Contohnya seperti aurat wanita menurut hukum syarak adalah semua tubuh badannya kecuali muka dan kedua-dua tangan sehingga pergelangan. Semua lelaki bukan mahram diharamkan melihat aurat wanita. Namun begitu, Daktur ke tu? Tak baca. Dikuatir kot. Dikuatiri satu. Dikuatiri Doktor lelaki. Okey. Doktor lelaki yang merawat penyakit yang berisiko kematian dikecualikan daripada hukum pengharaman ini berdasarkan dalil al-istihsan kerana wujud keperluan untuk menjaga nyawa. Okay. Al-qiyas yang jelas itu jali. Pada dasarnya doktor lelaki hukumnya adalah sama dengan hukum lelaki ajnabi yang lain, iaitu haram melihat aurat wanita yang bukan mahram. Al-qiyas yang tersembunyi iaitu khafi, doktor lelaki tersebut dibenarkan melihat aurat yang diharamkan kerana ingin menyelamatkan nyawa, sama seperti orang yang diharuskan memakan bangkai untuk menyelamatkan nyawanya sendiri disebabkan kelaparan yang keterlaluan. Al-qiyas ini disifatkan sebagai tersembunyi, khafi, kerana persamaan kedua-dua keadaan itu agak jauh untuk dipikirkan oleh akal kecuali setelah melalui proses berfikir dengan mendalam. Yang kedua, mengecualikan suatu permasalahan daripada kaedahnya yang umum disebabkan terdapat dalil khas yang lebih kuat seperti menetapkan hukum suci bagi perigi yang terdapat najis di dalamnya dan bangkai binatang kerana terdapat keperluan untuk menggunakannya. Hukum suci ini bercanggah dengan hukum al-qiyas kerana setiap air yang bercampur najis hukumnya adalah najis. Tetapi dalam situasi ini, kaedah darurat digunakan kerana proses penyucian tidak mungkin dilakukan terhadap perigi tersebut. Autoriti last sekali. Autoriti al-istihsan telah diterima oleh ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali sebagai dalil syarak. Imam Asy-Syafi'i terkenal dengan penolakan beliau terhadap al-istihsan sebagai dalil syarak. Namun begitu, menurut sebahagian pengkaji, al-istihsan yang ditolak oleh Imam Asy-Syafi'i bukanlah al-istihsan yang diterima oleh jumhur ulama, tetapi al-istihsan yang bermaksud menentukan hukum syarak berdasarkan akal dan hawa nafsu semata-mata. Okey Anissa. Okey, satu tajuk macam. Satu bahagian lah. Okey. Rasa macam ramai tak faham ni, tak tahu faham ke tak, kan? Okey, kita tengok dari segi pengertian dia. Pengertian dalil hukum yang tidak disepakati. Maksud dia dalil ni kita guna dia untuk apa? Untuk keluarkan hukum dia. Itu maksud yang kita ngaji ni dalil tu. Itu yang ada ulama sepakat dan tak sepakat lah. Kalau yang hari ni kita belajar yang tak sepakat. Okey. Dalil hukum yang tidak disepakati dia adalah dalil yang menjadi perselisihan ulama. Sebab tu tak sepakat. Sebab apa? Dia jadi perselisihan ulama. Sama ada boleh diterima ataupun tidak sebagai sandaran hukum syarak. Maksudnya kaedah yang diperguna nanti ni, contoh yang kita belajar asal ni, al-istihsan lah. Kan? Jadi maksudnya ulama khilaf. Dia berbeza pendapat. Boleh terima ke tak? Untuk sebagai apa? Sebagai hukum syarak. Sandaran hukum syarak. Walaupun begitu, ia telah digunakan secara meluas oleh ulama begitu
bagi penetapan hukum syarak dalam permasalahan semasa seperti penetapan peraturan-peraturan perkahwinan dan perceraian, zakat dan undang-undang yang berkaitan Islam. Walaupun macam khilaf tadi, maksudnya ada ulama yang pakai, ada yang tak pakai lah. Okay. Jadi benda tu tak sepakat. Okay. Tapi benda ni bukanlah benda yang baru lah, benda yang lama dah, kaedah yang lama dah para ulama guna. Okay. Tu maksud umum lah, maksud dalil hukum yang tidak disepakati. Maksudnya dalil tu ulama khilaf lah, ulama selisih. Nak guna ke, boleh guna ke, tak boleh guna. Okay, kita tengok yang pertama. Tadi Anissa dah terang. Okay, al-istihsan. Ni yang pertama lah ni. Dalil hukum yang tidak disepakati. Yang pertama apa dia? Al-istihsan. Kan Anissa macam payah nak sebut tadi ni. Sebab tak tahu. Bukan payah pun, ada sin je kat depan. Al-istihsan. Al-istihsan. Okay. Ni sebab apa tak nak sebut, sebab tak biasa jumpa lagi istilah ni kan. Ni bagus mengaji pendidikan syariah Islamiah ni. Kan ada belajar dah basic berkaitan dengan usul fiqh. Okey, pengertian dia. Al-istihsan ni berkataan apa? Hasan lah. Kan baik. Kan menganggap sesuatu sebagai baik. Al-istihsan, menganggap sesuatu sebagai baik. Okey, bahasa dia tak naik lah. Istilah yang kan naik. Apa dia? Mendahulukan al-qiyas yang tersembunyi, khafi, berbanding dengan qiyas yang jelas. Kan kita mengaji qiyas gitu kan. Qiyas yang Ustaz sebut kat kamu itu macam berqiyas lah, macam berqiyas jugalah, kita guna benda lain. Kita kaitkan kesan yang sama. Kalau qiyas dulu tu semua sepakat lah. Tapi al-istihsan ni dia apa? Dia guna qiyas yang tersembunyi berbanding qiyas yang jelas. Kalau yang kita belajar yang hukum apa? Dalil hukum yang disepakati kan ada apa? Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Tapi yang qiyas yang guna tu apa dia qiyas yang jelas. Dia berdasarkan dia punya apa? Kita kata sebab yang samalah. Okey. Disebabkan sesuatu dalil atau mengecualikan sesuatu permasalahan daripada kaedahnya yang umum disebabkan terdapat dalil khas yang lebih kuat. Kan kalau soalan naik apa? Soalan yang isi tempat kosong ke apa, kamu ingat ni lah umum dia. Maksudnya mendahulukan qiyas tersembunyi berbanding dengan qiyas jelas. Ini bila baca tajuk hadapan ni pun kita dah tahu dah. Ni pada al-istihsan. Okay, al-istihsan. Okay, tak apa, tak faham, tak clear tak apa. Kita tengok contoh lagi faham lah. Okay, pembahagian istihsan. Okay, dia ada pembahagian dia ada dua lah. Okay, yang pertama mendahulukan qiyas yang tersembunyi berbanding dengan qiyas yang jali. Okey, contoh dia bagi kat sini. Contoh dia kata aurat wanita menurut hukum syarak adalah semua tubuh badan kecuali muka dan kedua tangan sehingga pergelangan. Maksudnya pergelangan tangan kita lah, pergelangan kaum orang perempuan lah kan, maksudnya muka dengan pergelangan tangan. Kan bukannya tapak tangan. Kadang-kadang orang tulis tapak tangan ni belakang tapak tangan tu tak boleh nampak je kan, bukan tapak tangan, dia pergelangan tangan. Semua lelaki bukan mahram diharamkan melihat aurat wanita. Namun begitu, doktor lelaki yang merawat penyakit yang berisiko kematian dikecualikan daripada hukum pengharaman ini berdasarkan dalil istihsan kerana wujud keperluan untuk menjaga nyawa. Okey. Jadi maksudnya tak mau. Aisyah, tengok adik dia ni. Okey. Jadi maksudnya dalam ni contoh dia bagi kata aurat wanita kan. Dia kata semua aurat wanita kepada lelaki mahram. Maksudnya semualah. Kalau hukum asal dia, doktor ke, siapa ke, tak boleh tengok lah. Kan? Maksudnya tak boleh lihat aurat dia. Kan? Cuma ni kaedah itu, kata kaedah ni kita bisa apa? Kita bisa guna pun. Kan? Maksudnya ini salah satu kaedah dia lah. Maksudnya kalau perempuan ni asal dia aurat kepada semua lelaki mahram. Tapi doktor yang nak merawat penyakit, kan? Mungkinlah dia terpaksa lah buka dekat lengan. Kan? Kat lengan tangan dia pun kita pun selok lah bagi tengok. Kan? Contoh tangan bengkak. Kan? Aksiden ke, berdarah ke. Kita pun buka, doktor pun tengok kat lengan kita, dia pun ubat lah, dia cuci luka ke, kan, contoh. Kan, jadi maksudnya ketika doktor tadi merawat penyakit, maksudnya boleh lah. Kan, keperluan dia. Cumanya
kadang-kadang kita ni kadang-kadang kita terlampau bermudah sangat. Okey, bermudah maksud ustaz dia nak pergi klinik je, pergi je klinik mana-mana. Patutnya bila nak pergi klinik, kita check dulu klinik tu, kalau klinik swasta lah. Klinik tu usahakan cari apa? Doktor lelaki, doktor perempuan dulu. Kan? Ustaz memang kalau biasalah, kalau isteri ustaz tu memang kalau kami nak pergi tu memang biasanya akan pastikan klinik yang perempuan lah. Kan? Contoh kalau satu ni, saya lupa lah nama klinik apa. Klinik yang sebaris dengan Bank Islam tu. Dekat tengah-tengah, lebih kurang kat tengah-tengah, sebelah kedai mas tu. Kan dekat-dekat kedai mas kat situ, kedai mas apa dah. Klinik tu memang doktor perempuan. Kan. Lepas tu klinik Reflesia yang atas pada JPJ tu. Apa kawasan tu? Bukan Seriak. Kawasan bos tu. Yang nama hala ke Arau lah. Dia dekat hotel tu. Kat sebelah hotel tu kan. Reflesia tu pun doktor perempuan. Lagi kat mana lagi? Doktor Faizah perempuan. Kan? Nama pun doktor Faizah kan. Lepas tu adalah beberapa klinik kadang-kadang dia ada apa? Dia ada sesi-sesi dia, ada lelaki, ada perempuan. Biasanya kalau nak pergi klinik-klinik yang ada lelaki perempuan ni biasanya orang start akan telefon dulu lah. Ni kalau nak pergi petang ni doktor lelaki atau doktor perempuan. Maksudnya kita cuba elak dululah. Kan sebab apa? Sebab orang lelaki ni dia boleh tengok tadi bah. Sebab apa? Sebab darurat je sebenarnya. Sebab yang terdesak. Sebab tu sepanjang bini ustaz beranak kat Kelantan ni, biasanya kalau nak mula sebelum nak proses kelahiran tu, bini ustaz biasanya akan minta dekat misi ataupun doktor maklum siap-siap kata apa? Kalau doktor yang sambut baby, kalau boleh nak doktor yang perempuan. Biasanya misi je kadang-kadang bila beranak ni. Kalau misi kita tahulah semua perempuan. Kan? Jadi maksudnya kita usaha dululah. Kecuali kita kata nak beranak, tak ada orang lain, kamu mungkin perempuan tu ada masalah ke ketika nak beranak, jadi memerlukan doktor pakar. Doktor pakar hanya ada doktor lelaki je. Jadi kalau situasi macam tu tak apalah. Kan? Jadi maksudnya sebelum kita nak pakai hukum ni, maksudnya apa? Kita kena usaha dululah. Kena usaha dulu supaya kena usaha dulu, maksudnya cuba cari doktor lelaki. Doktor perempuan. Okey. Sama lah orang lelaki pun kan. Kalau boleh kita pun cari doktor lelaki dulu, cari doktor perempuan kan. Sekali mungkin kita demam, dia nak kena pegang kita, sentuh kita kan. Jadi benda-benda macam ni kita orang Islam kena ambil berat sikit lah. Kan. Orang perempuan. Kalau ada orang perempuan dia tak sensitif pun. Beranak pun dia relax je. Dia tak kisah pun. Malu kot beranak. Kan. Kamu pun tahulah beranak tu macam mana. Proses beranak. Kan. Nak kena teran, lepas tu kena kangkang. Ustaz malah nak bayangkan lah. Kamu bayangkan sendirilah. Mak kita beranak kita dulu macam mana kan. Jadi bayangkan kalau orang lelaki yang tengok. Kan. Bayangkan orang lelaki yang tengok. Jadi usahalah. Dia zaman lah ni hospital pun memang boleh minta. Kita boleh request sebenarnya. Itu adalah hak kita. Tetapi kalau emergency apa-apa, kita kena faham lah. Dah emergency, dah darurat. Tak apalah benda darurat ni. Tapi kita kena usaha dululah. Kan kalau ada orang ada duit banyak, orang pergi swasta. Swasta memang boleh minta tu lah. Doktor perempuan. Kan? Tapi pada pengalaman ustaz, bini ustaz beranak Kelantan 4 kali kat hospital kan. Hospital Kota Baru tu. Memang boleh minta. Dan memang dia akan layan pun. Sebab biasanya memang ada doktor perempuan pun. Kan ada doktor perempuan yang bertugas dalam. Okey. Jadi situasi ni sama lah maksudnya. Ya. Okey. Jadi istihsan ni maksudnya apa? Maksudnya dia guna yang jenis pertama lah, mendahulukan qiyas yang tersembunyi. Maksudnya dia ambil kiaskan kepada apa? Doktor ni merawat penyakit yang berisiko kematian. Itu dia punya, kita kata ni lah. Sekali kita akan tengok contoh lagi, nampak lagi lah. Okay, ni macam ni contoh dituliskan. Qiyas yang jelas. Pada dasarnya doktor lelaki hukumnya adalah sama dengan hukum lelaki ajnabi lain, iaitu haram melihat aurat wanita yang bukan mahram. Ni qiyas yang jelas lah. Maksudnya kata semua lelaki tak boleh tengok aurat kan. Semua bukan mahram. Jadi termasuklah doktor. Tu qiyas yang jelas lah maksudnya. Okey. Jadi apa qiyas yang tersembunyi kat sini? Ya. Ambil. Okey. Jadi qiyas yang tersembunyi pula, doktor lelaki tersebut dibenarkan melihat aurat yang diharamkan. Okey, kerana ingin menyelamatkan nyawa, sama seperti orang yang diharuskan memakan bangkai untuk menyelamatkan nyawanya sendiri disebabkan kelaparan yang keterlaluan. Ni dia perkias
depa kias macam orang terpaksa makan bangkai. Kan? Kias ini disifatkan sebagai tersembunyi, khafi. Sebab apa? Persamaan kedua-dua keadaan itu agak jauh kan. Orang yang tak boleh makan tak boleh makan bangkai, dia cuba samakan dengan orang lelaki ataupun doktor yang terpaksa melihat aurat. Macam jauh dah sikit. Kan? Itulah kata sebab tu ada ulama yang terima, ada yang tak terima. Kalau tak terima pun mungkin dia guna hujah lain pula lah. Okay? Boleh guna hujah lain. Okay, yang kedua, mengecualikan suatu permasalahan daripada kaedahnya yang umum disebabkan terdapat dalil khas yang lebih kuat, seperti menetapkan hukum suci bagi perigi yang terdapat najis di dalamnya dan bangkai binatang kerana terdapat keperluan untuk menggunakannya. Hukum suci ini bercanggah dengan hukum qiyas kerana setiap air yang bercampur najis hukumnya adalah najis. Tetapi dalam situasi ini kaedah darurat digunakan kerana proses penyucian tidak mungkin dilakukan terhadap perigi tersebut. Ini kaedah yang ulama gunalah. Maksudnya ayat dalam perigi. Kan perigi kan payah kita nak cuci macam mana? Maksudnya mungkin ada bangkai mungkin ada binatang mati ke jatuh dalam tu. Kan? Lepas tu ada najis ke. Jadi ada ulama dia guna kias ke dalam bab ni. Maksudnya dia kata apa? Maksudnya sebab ayat perigi tu banyak kan. Lepas tu nak cuci tak boleh. Jadi dianggap juga sebagai bersih. Okey, sebagai bersih. Okey, ini jenis yang kedua lah. Okey, jenis yang kedua. Okey. Autoriti al-istihsan. Kan, maksudnya ulama yang betul-betul terima ni adalah tiga mazhab lah. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Ambil ni. Ambil. Okay, Imam Syafi'i terkenal dengan penolakan beliau terhadap al-istihsan. Imam Syafi'i antara yang tak terima lah. Tapi itu pun para ulama kata dia tak terima apa? Dia tak terima yang hukum syarak yang berdasarkan akal dan hawa nafsu semata-mata. Macam tadi ini kemungkinannya Imam Syafi'i pun terima lah. Sebab apa? Sebab dia guna kaedah yang betul lah. Maksudnya orang doktor tadi dia terpaksa melihat aurat kan seorang perempuan. Sebab apa? Sebab darurat, sebab terpaksa. Sama juga macam orang yang terpaksa makan bangkai. Sebab apa? Sebab takut dia kelaparan ataupun dia menyebabkan dia meninggal, dia mati sebab lapar. Jadi maksudnya kat situ dia bukan hawa nafsu, dia ada kaedah dia. Maksudnya dia berdasarkan kaedah tertentu lah. Jadi itu dia punya autoriti ihtisan. Maksudnya kalau kamu jawab nanti tanya, maksudnya dia diterima oleh mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Okay. Cuma kalau dia nak detail kena jawab yang bawah ni lah. Maksudnya istihsan yang ditolak oleh Imam Syafi'i ini bukanlah istihsan yang diterima oleh jumhur. Maksudnya yang diterima oleh Hanafi, Maliki, Hanbali tadi Syafi'i terima jugalah kalau kita baca kesimpulan ni. Tetapi yang dimaksudkan Imam Syafi'i tak setuju dengan al-istihsan ni, maksudnya dia pertentukan hukum berdasarkan akal dan hawa nafsu semata-mata. Okey, tu habis yang pertama. Dah, yang pertama saja dah 25 minit dah. Al-istisha. Siapa pula Siapa yang Ustaz jangan panggil ya? Okey, Amir. Allah Akbar. Jangan kena. Sama Amir. Istishab. Ya. Pengertian bahasa. Meminta supaya bersama dan meminta supaya dikekalkan bersama. Daripada segi istilah, menasabat, apa tu Ustaz? Mensabitkan atau menafikan hukum sesuatu perkara pada masa kini atau pada masa hadapan berdasarkan kepada hukumnya pada masa lalu disebabkan tiada dalil yang mengubahnya. Siapa nak kasi telefon? Okey, terus. Contoh firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma
Al-yawma uhilla lakum al-tayyibat. Artinya, pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Surah Al-Ma'idah ayat 5. Tak bisa. Boleh. Tunggu. Tunggu lah. Boleh, tunggu. Tak. Ya kan. Bawa ni pakai jatuh. Ustaz, buku tek muka surat apa? Buku tek tadi muka surat apa? Muka surat 88. 87 dengan 88. Kau nampak kat skrin ni? Nak tengok kat buku tek. Jelas. Pembahagian istisdan. Balik. Kamu al-istishab. Istihab. Sambung dekat ni muka surat 88. Ayat ini telah menghalalkan semua jenis makanan yang baik-baik. Sesuatu jenis makanan tidak boleh diharamkan kecuali bersandarkan kepada dalil syarak seperti pengharaman bagi bangkai yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Oleh itu, semua jenis makanan adalah halal kecuali makanan yang telah dinyatakan haram oleh nas syarak. Seseorang itu tidak boleh disabitkan dengan sebarang kesalahan kecuali jika terdapat bukti yang menunjukkan sebaliknya. Otoriti al-istishab. Terdapat perbezaan pandangan ulama berkaitan perbezaan al-istishab. Pertama, menurut pandangan jumhur ulama daripada mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali, al-istishab ialah dalil syarak secara mutlak. Kedua, pandangan ulama mazhab Hanafi, al-istishab ialah dalil bagi mengekalkan hukum tetapi bukan dalil untuk mensabitkan hukum yang baharu. Perbezaan dua pandangan ini boleh dilihat dalam masalah orang yang hilang tanpa khabar berita. Menurut jumhur ulama, hak yang telah sabit baginya tidak boleh diambil oleh orang lain dan dia juga boleh menerima hak yang baharu seperti mewarisi harta pusaka daripada ahli warisnya yang meninggal dunia sepanjang tempoh kehilangannya. Namun begitu, menurut ulama mazhab Hanafi, hak telah sabit bagi orang yang hilang masih kekal menjadi haknya tetapi dia tidak boleh menerima hak yang baharu seperti dia tidak boleh mewarisi harta pusaka daripada ahli warisnya yang meninggal dunia sepanjang tempoh kehilangannya. Menurut sebagian ulama usul fiqh, al-istishab bukanlah dalil syarak tetapi ia adalah kaedah untuk mengekalkan hukum yang telah sabit dan nas syarak disebabkan tiada nas syarak lain yang mengubahnya. Sekian. Okey, terima kasih. Okey, sat. Aduh.
Cikgu tak terima. Okey. Al-istishab. Okey, yang kedua. Dari segi bahasa dia meminta supaya bersama dan meminta supaya dikekalkan bersama. Okey. Dari segi istilah mensabitkan atau menafikan hukum sesuatu perkara pada masa kini atau pada masa hadapan berdasarkan kepada hukumnya pada masa lalu disebabkan tiada dalil yang mengubahnya. Dahsyat jugalah dia punya istilah dia. Kalau kamu boleh faham tu kira hebatlah pada ustaz. Kan? Sabit nafikan hukum sesuatu perkara pada masa kini. Maksudnya kita tetapkan ataupun kita nafikan hukum pada masa lalu ataupun pada masa akan datang berdasarkan hukum masa lalu. Tak apalah, kita tengok contoh lah. Okey. Aduh, banyak gangguan Okey, contoh dia firman Allah Taala al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Okey. Ayat ini telah menghalalkan semua jenis makanan yang baik-baik. Sesuatu jenis makanan yang tidak boleh diharamkan kecuali bersandarkan kepada dalil syarak seperti pengharaman babi dan bangkai yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Oleh itu semua jenis makanan adalah halal kecuali makanan yang telah dinyatakan haram oleh nas syarak. Okey. Kau faham tak? Maksud dia contoh bab makanan. Kan? Maksudnya bahawa Allah Ta'ala menghalalkan semua makanan yang baik. Maksudnya apa juga makanan kat dunia ni adalah halal. Kecuali yang Al-Quran kata haram ataupun hadis kata haram. Contoh apa? Contoh macam pengharaman babi. Contoh pengharaman bangkai. Yang tu tak boleh lah. Maksudnya makanan yang lain maksudnya semua kecuali apa? Kecuali kalau ada dalil yang kata haram, macam arak, mabuk kan. Memang Quran kata haram. Kan maksudnya minuman apa pun baik, boleh minum. Selagi dia tidak memabukkan. Okey. Oleh itu semua jenis makanan adalah halal kecuali makanan yang dinyatakan haram oleh nas syarak. Ini kaedah apa panggil? Al-istishab. Maksudnya dia ambil yang umum, okey, dia ambil yang umum tadi, maksudnya dia pakai kaedah dia, maksudnya selagi tak ada dalil daripada Al-Quran ataupun hadis, maksudnya benda tu adalah halal. Sebab apa? Sebab Quran kata semua pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Maksudnya makanan yang baik je halal. Okey, yang kedua, seseorang itu tidak boleh disabitkan dengan sebarang kesalahan kecuali jika terdapat bukti yang menunjukkan sebaliknya. Ini juga baik kaedah apa? Al-istishab. Kan? Okey. Okey. Autoriti al-istishab. Terdapat perbezaan pandangan ulama berkaitan penerimaan al-istishab. Menurut pandangan jumhur ulama, boleh. Sana. Okey. Perbezaan pandangan ulama berkaitan dengan penerimaan istishab. Menurut pandangan jumhur ulama daripada mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, istishab ialah dalil syarak secara mutlak. Tiga mazhab lah. Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali. Yang ni bagi mereka istishab boleh gunalah. Okey. Pandangan mazhab ulama mazhab Hanafi, al-istishab ialah dalil bagi mengekalkan hukum tetapi bukan dalil untuk mensabitkan hukum baharu. Dia beza yang tu lah. Maksudnya apa? Dia boleh kekalkan hukum. Contoh kekalnya hukum halal tadi lah. Kan, kekalkan hukum halal tadi, tapi tak boleh nak tetapkan ataupun sabitkan hukum yang baru. Okey.
Okey, perbezaan dua pandangan ini boleh dilihat dalam masalah orang yang hilang tanpa khabar berita. Ni contoh dia bagilah. Okey, perbezaan dua pandangan dalam masalah orang yang hilang tanpa khabar berita. Menurut jumhur ulama, hak yang telah sabit baginya tidak boleh diambil oleh orang lain dan dia juga boleh menerima hak yang baharu seperti mewarisi harta pusaka daripada ahli warisnya yang meninggal dunia sepanjang tempoh kehilangannya. Okey, bila orang hilang, orang hilang, jadi jumhur kata apa? Dia apa? Maksudnya kalau dia ada harta, orang tak boleh ambil ke harta dia. Sebab kita tak jumpa lagi. Kalau mati cerita lain lah. Ni hilang tanpa berita, tak tahu pergi mana. Maksudnya tak tahu hidup ke, tak tahu mati. Jadi jumhur kata apa? Maksudnya harta dia yang dia ada, kita kata dia ada rumah ke, dia ada kereta ke, maksudnya orang lain tak boleh ni lagi, tak boleh ambil lagi. Maksudnya tidak boleh diambil oleh orang lain harta dia. Hak dia. Dan dalam masa yang sama, contohnya kata adalah mak ataupun ayah dia meninggal. Dia hilang ni. Tapi dia masih layak dapat harta pusaka. Walaupun dia masih tak ada lah. Namun begitu, menurut ulama mazhab Hanafi, hak yang telah sabit bagi orang yang hilang masih kekal menjadi haknya. Mazhab Hanafi dia samalah ni. Maksudnya dia hilang, harta dia tu, rumah dia, kereta dia, tanah dia ada, maksudnya dia masih hak dia lagi. Tetapi dia tidak boleh menerima hak yang baru. Seperti dia tidak boleh mewarisi harta pusaka daripada ahli warisnya yang meninggal dunia sepanjang tempoh kehilangannya. Dia harta dia lama tak boleh bagi orang lagi, kekal. Cuma kalau ada mak atau ayah dia meninggal, dia tak layak dapat harta pusaka. Sebab dia hilang. Itu beza dia lah. Kalau tiga mazhab tadi, mereka bagi. Hak harta dia tak hilang. Lepas tu dapat pula harta kalau orang ahli keluarga dia meninggal, dia juga dapat harta walaupun dia hilang. Tapi mazhab Hanafi, harta dia tak hilang. Tapi hak dia tak layak dapat harta yang diwarisi. Harta pusaka daripada ahli keluarga dia yang mati. Menurut sebahagian ulama usul fiqh, al-istishab bukanlah dalil syarak, tetapi ia adalah kaedah untuk mengekalkan hukum yang telah sabit daripada nas syarak disebabkan tiada nas syarak yang lain. Ni cuma ulama khilaf lah. Ada yang kata istishab ni dalil hukum. Hak kita belajar sekarang ni dalil hukum lah. Ada juga yang kata dia bukan dalil hukum pun, dia kaedah je. Kaedah nak memahami ataupun nak mengekalkan hukum yang sabit daripada nas Al-Quran ataupun daripada Al-Hadis. Itu pada al-istishab. Al-istishab. Kalau kamu nak faham tu, kamu boleh ingat yang harta pusaka pun boleh. Ataupun kamu ingat contoh yang kat atas tadi lah. Makanan yang diharamkan tadi. Maksudnya semua makanan yang baik itu adalah halal. Jadi selagi mana tak ada dalil daripada Al-Quran ataupun hadis yang kata haram, maksudnya semua makanan tadi adalah halal. Itu kaedah istishab. Kita pergi yang ketiga. Masalih mursalah. Siapa? Nasuha. Nasuha dah? Ya saya. Ada. Sambung sah. Al-masalih al-mursalah. Pengertian al-mursalah. Gelak. Apa yang gelak ya? Ni adik saya. Ada adik. Al-masalih al-mursalah ialah gabungan dua perkataan iaitu al-masalih dan al-mursalah. Dari segi bahasa, al-masalih ialah kebaikan dan kemuslihatan. Kemaslahatan. Al-mursalah bebas daripada sebarang ikatan. Dari segi istilah, kebaikan yang bersesuaian dengan kebaikan yang dianjurkan oleh syarak tetapi tiada nas syarak secara khusus mengiktiraf atau menolaknya.
Contoh, undang-undang jalan raya yang mempunyai kebaikan tetapi tidak mempunyai nas syarak yang menerima atau menolaknya. Yang kedua, peraturan-peraturan sekolah yang bertujuan untuk menjaga kepentingan pelajar walaupun ia tidak mempunyai sandaran dalil syarak secara khusus. Okay. Pembahagian al-masalih al-mursalah. Pertama, daruriyat. Kebaikan yang menjadi asas kehidupan manusia supaya kehidupan mereka tidak rosak dan binasa, seperti kebaikan yang berkaitan dengan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta, seperti kewajipan mempelajari ilmu agama, memakan makanan yang tidak membahayakan kesihatan atau memabukkan, kewajipan berkahwin bagi yang berkemampuan, kewajipan menjauhi perbuatan zina dan mencuri. Yang kedua, hajiat. Kebaikan yang biasanya diperlukan dalam kehidupan manusia bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan dengan mudah dan dapat mengelakkan daripada kesusahan. Contohnya adalah keharusan jual beli melalui internet dan jual beli menggunakan katalog. Yang ketiga, tahsiniyat. Kebaikan tambahan yang menjadikan kehidupan manusia lebih berkualiti dan selesa, seperti keharusan memakai pakaian yang mengikut fashion semasa tetapi bertepatan dengan syarak. Last. Authority al-masalih al-mursalah. Jamhur ulama menerima al-masalih al-mursalah sebagai Jumhur. Jumhur Jumhur. ulama menerima al-masalih al-mursalah sebagai sandaran hukum syarak kerana ia selari dengan kemaslahatan yang terkandung dalam nas-nas syarak. Jika ia tidak dibenarkan, nescaya banyak kebaikan yang terdapat dalam kehidupan manusia pada masa kini akan diharamkan dan keadaan sebegini akan menyusahkan kehidupan manusia. Sebahagian ulama seperti Imam Ibnu Al-Hajib dan Imam Al-Amidi menolak al-masalih al-mursalah sama sekali kerana mereka berpandangan ia boleh mencemarkan kesucian Islam jika hukum agama boleh ditentukan berdasarkan kepada kebaikan yang difikirkan oleh akal dan hawa nafsu manusia semata-mata. Okey, terima kasih Nasuha. Okey. Yang ketiga, masalih al-mursalah. Okey, masalih al-mursalah. Masalih maksudnya kebaikan ataupun kemaslahatan. Mursalah pula bebas daripada sebarang ikatan. Istilah dia, istilah yang pentinglah. Kebaikan yang bersesuaian dengan kebaikan yang dianjurkan oleh syarak, tetapi tiada nas syarak secara khusus mengiktiraf atau menolaknya. Maksudnya kaedah ni pakai dalil hukum ni, maksudnya apa? Kebaikan walaupun dia pakai kita punya akal kita, tapi kaedah dia pakai kebaikan yang bersesuaian dengan kebaikan yang dianjurkan oleh syarak. Kan maksudnya apa? Kalau peraturan jalan raya, maksudnya setiap peraturan jalan raya ni sebenarnya apa? Dia fokus kepada tak mau bagi berlakunya kemalangan. Kan? Kebaikan. Apa dia punya target dia, fokus dia. Jadi kita kata takkanlah agama nak kita ni sebagai manusia kita apa? Kita ni sakit, kita ni accident, kita luka, kita boleh apa? Boleh mati. Jadi agama pun memang tak galakkan benda tu kan. Maksudnya agama pun suruh kita apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Maksudnya dalil tu umum je lah. Maksudnya ada dalil khusus ke, kena buat lampu traffic light ke, tak boleh bawa laju lebih pada 110 ke. Lepas tu bila bawa motor kena ada lampu depan, ada lampu belakang. Lepas tu kena apa macam-macam lah peraturan tu kan. Maksudnya tak ada lah dalil, tapi apa? Sebab buat peraturan tu nak bagi selamat kat jalan raya. Itu yang dia kata apa? Kebaikan yang bersesuaian dengan kebaikan yang dianjurkan oleh syarak. Kan syarak pun tak bagi kita sakitkan diri kita.
tak boleh berlaku aksiden, tak boleh kita tak boleh bunuh diri, kita tak boleh sakitkan orang lain. Jadi maksudnya ni masalih al-mursalah. Maksudnya apa? Dia melihat kepada kemaslahatan orang ramai. Dia melihat kepada kemaslahatan manusia. Okey. Okey, itu maksud dia masalih al-mursalah. Okey. Ni contoh dia dah. Contoh saya baca dah kan. Undang-undang jalan raya yang mempunyai kebaikan tetapi tidak mempunyai nas syarak yang menerima atau menolak. Ni macam undang-undang dekat jalan raya lah. Kan dia termasuk dalam kaedah apa? Masalih al-mursalah. Maksudnya kemaslahatan orang ramai, kemaslahatan manusia. Sebab itulah dia buat traffic light. Lampu hijau baru berjalan. Kan bayangkan kalau tak ada traffic light tu pun apa? Dulu ustaz sekolah lama, ustaz Islahiyah kat Buak Mali tu, banyak kemalangan. Kan lah ni dah depa bubuh dah. Tak ingat apa bila tahun bila tu depa bubuh traffic light. Jadi kuranglah kemalangan. Sebab bila tak bubuh traffic light ni, dia hak terus ni memang dia nak terus lah. Hak orang belah ni dia duk ingat orang terus ni nak berhenti, dia pun pergi. Tu yang berlaku accident. Kan jadi ini termasuk dalam masalih al-mursalah, kemaslahatan manusia. Yang kedua, peraturan sekolah yang bertujuan untuk menjaga kepentingan pelajar. Kan? Okey, walaupun ia tidak mempunyai sandaran dalil syarak secara khusus. Samalah kat sekolah pun dia ada peraturan, dia main pukul berapa, balik pukul apa, dia ada bab disiplin, kan, dia ada bab pergaulan, dia ada bab pakaian, dia ada bab macam-macam lah. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kita semualah, dalam kita semua sebagai penduduk kat sekolah tu. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang kerani, sebagai seorang guard. Kan semua orang kat sini dekat sekolah tadi, maksudnya apa? Kita jadi selamatlah kat sekolah. Kan? Jadi selamat dekat sekolah. Okey, pembahagian masalih mursalah. Kan? Maksudnya kemaslahatan manusia ni dia terbahagi pada 3. Kan? Okey. Yang pertama dia panggil daruriyat. Daruriyat ni benda yang asas dalam kehidupan kita. Kan? Maksudnya apa? Supaya kehidupan mereka tidak rosak dan binasa. Okey, maksudnya berkaitan dengan agama, nyawa, akal, keturunan, harta. Ni ada 5 benda yang penting lah. Okey. Ni juga termasuk dalam kita kata apa? Tujuan syarak. Kan? Okey, tujuan syarak ni salah satunya benda nak memelihara agama kita, nyawa kita, akal kita, keturunan kita, harta kita. Sebab tu contoh macam memelihara agama. Supaya tak boleh murtad, kena jaga dari segi amalan agama. Nyawa pula tak boleh bunuh orang, tak boleh bunuh diri. Akal pula tak boleh hisap dadah, tak boleh minum arak, kan? Dia merosakkan akal. Keturunan pula tak boleh berzina, kan? Harta pula tak boleh mencuri, tak boleh merompak. Ni agama dia jaga 5 benda ni lah. Okay? Seperti kewajipan mempelajari ilmu agama, memakan makanan yang tidak membahayakan kesihatan atau memabukkan, kewajipan berkahwin bagi yang berkemampuan, kewajipan menjauhi perbuatan zina dan mencuri. Ni semua apa? Panggil daruriyat. Benda yang asas. Asal kehidupan. Hajiat pula, kebaikan yang biasanya diperlukan dalam kehidupan manusia bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan dengan mudah dan dapat mengelakkan daripada kesusahan. Ni contoh dia bagi apa? Beli online tu. Kan senang, tak payah keluar rumah lagi. Bila kita tekan klik, kan ambil duit pada akaun kita, kan, lepas tu bayar, lepas tu nanti dia main post sampai kat rumah, kan. Ni benda-benda bawah hajiat. Kalau tak ada, kita tak beli online pun tak mati pun. Kan, kalau darurat ini boleh bahayalah. Kan. Tapi kalau hajiat ni benda yang nak memudahkan kita aja. Okey. Tahsiniyat pula, kebaikan tambahan yang menjadikan kehidupan manusia lebih berkualiti dan selesa. Seperti keharusan memakai pakaian yang mengikut fashion semasa tetapi bertepatan dengan syarak. Ni contoh tahsiniyat ni nak bagi elok lagi je lah. Kan? Nak bagi elok lagi. Ya. Okey. Autoriti masalih mursalah. Apa dia? Tangan dah. Sat sikit lagi. Habis dah. Jom. Jom sat. Okey. Sikit lagi. Autoriti masalih mursalah. Yang pertama, jumhur ulama menerima masalih mursalah sebagai sandaran hukum syarak kerana ia selari dengan kemaslahatan yang terkandung dalam nas-nas syarak.
Kan? Jadi yang pertama pada jumhur ulama. Maksudnya jumhur ni pada maksudnya majoriti para ulama terima lah masalih musalah ni sebagai kaedah. Kan? Sebagai dalil syarak. Okay? Jika ia tidak dibenarkan, nescaya banyak kebaikan yang terdapat dalam kehidupan manusia pada masa kini akan diharamkan. Dan keadaan sebegini akan menyusahkan kehidupan manusia. Maksudnya kalau masalah musalah ni tak ada, jumhur kata apa? Payahlah nak buat apa pun. Kan? Payahlah nak buat peraturan apa pun. Dari segi agama kan. Sebab itulah kita kata apa-apa undang yang pemerintah buat ni dia ada nilai agama juga. Jangan kita rasa oh ni apa? Pemerintah yang buat. Jadi tak ada hukuman lah, tak ada dosa pahala lah. Tak ada dosa pahala. Kan? Sebab pemerintah ni memang diberi hak. Sebab itulah Quran pun sebut kan, ya ayyuhallazina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kan? Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemerintah ataupun ketua daripada kalangan kamu. Maksudnya apa? Allah Ta'ala pun suruh kita taat juga pada pemerintah. Maksudnya bila pemerintah tu buat satu hukuman macam ni kan, SOP COVID-19, kalau kita tak ikut, mungkin polis tak tangkap pun, tak denda pun. Tapi sebenarnya dia ada sudut juga dosa pahala. Maksudnya bila kita buat, walaupun orang tak nampak, polis tak nampak, tapi apa? Dia mungkin boleh mengakibatkan kalau kita ada jangkitan, kita boleh sebarkan pada orang lain pula. Jadi benda-benda itulah, walaupun suruh kuarantin kat rumah, kita tipu pun keluar. Mungkin orang tak nampak pun, tapi Allah Ta'ala tahu juga. Sebab dia ada nilai juga. Sebab itulah masalih mursalah ni, kaedah yang jumhur para ulama guna. Sebab apa? Kalau tak guna, banyak benda lah kebaikan kat dunia ni. Maksudnya apa? Kita haramkan benda tu. Padahal kebaikan tu tadi sebenarnya dia selari dengan agama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, sebahagian ulama seperti Imam Ibnu Al-Hajib dan Imam Al-Amidi menolak al-masalih al-mursalah sama sekali kerana mereka berpandangan ia boleh mencemarkan kesucian Islam jika hukum agama boleh ditentukan berdasarkan kepada kebaikan yang difikirkan oleh akal dan hawa nafsu manusia semata-mata. Ini pendapat mereka lah. Mereka tak setuju, mereka kata lagi orang boleh guna akal je. Sebab memanglah satu sudutnya kan kita punya manusia ni pandangan dia benda baik ni tak sama. Kan contoh saya bagi orang putih Mak Saleh, dia bagi dia mandi tepi pantai pakai bikini kan, pakai spender, pakai pakaian yang kita kata yang mendedahkan aurat lah, mendedahkan tubuh badan. Bagi dia benda tu adalah biasa. Bagi dia benda tu bertamadun. Dan benda tu bermoral pun bagi dia. Kan? Berbeza dengan kita orang Islam. Kan? Berbeza dengan kaum tertentu. Kan? Ada kaum tertentu dia kadang budaya masyarakat dia suka pakai seluar pendek. Orang tua pakai seluar pendek, orang muda pakai seluar pendek, kan? Orang perempuan pakai seluar pendek. Dia pun suka pakai seluar pendek. Saya tak mahu sebutlah bangsa apa pun tahu. Kan? Jadi berbeza dengan kita orang Melayu, kita tak suka. Kan? Orang kita, nenek moyang kita dulu pergi buat bendang pun tak pakai seluar pendek. Kan? Kita kadang-kadang orang kita habis kuat pun, saya ingat lebih kepada main bola je lah. Kan? Itu pun tak ramai pun, bukan semua pun. Kan? Jadi berbeza. Kan? Maksudnya, Ustaz nak sebut kat sini, maksudnya apa yang ni pendapat depa lah yang kedua ni. Depa rasa depa takut nanti kalau kita guna masalih mursalah ni jadi lebih pada guna akal dan hawa nafsu. Tapi para ulama yang nombor satu tadi, jumhur dia cara dia faham pula lah. Kan bagi dia benda tu tak ada masalah lah, sebab dia memang daripada agama juga, cuma dia tak ada dalil khusus. Kan benda-benda baik macam Ustaz kata macam peraturan jalan raya tadi lah. Kan takkanlah kita semua mau kemalangan berlaku jalan raya, kan mesti tak mau. Jadi jadi adanya unsur masalih al-mursalah dalam bab tu. Okey, jadi kalau ni pendapat lah, kalau dia bertanya kamu nak jawab lah ini. Cuma dari segi kuat dia jumhur lah. Kan pendapat yang lebih tepat dia adalah jumhur lah, sebab apa majoriti para ulama. Okey, Ustaz nak berhenti kat situ dulu. Kata tak terlampau panjang sangat. Lagi takut kamu tak lepi kan. Qaulus sahabi sadduz zara'i' al-'urfu wal 'adah. Ada 3 lagi. Allah buat lekat ni. Al-'urfu wal 'adah. Lebihlah kan. Nanti kita sambung lagi lah. Kita sambung kelas yang akan datang.
Okey, sambung kepada yang seterusnya nanti lah. Okey, setakat lah ada soalan tak? Oh, yang ni, tak silap nampak macam 15 orang kurang sikit dah jadi 14. 14, 12. Apa dah? Keluar ni. Tak ada. Keluar Nasuha ingatkan siapa masuk kelas kan? Ingat kot. Yang tadi tu semua masuk kecuali Naufal je. Naufal Naufal. apa masalah dia sebenarnya? Dia line ke apa? Dia duk kerja kot, saya pun tak tahu. Astaghfirullahaladzim. Kerja apa belajarnya? Tak tahu dia tu. Saya Kau check dia nasihat tu dia dia sikit. ya. Nak mengaji sampai tahun depan je pun. Nak kerja, Saya kamu tahu tak? Kamu tahu tak kerja sepanjang hidup kita akan banyak kerja. Kan, mengaji ni habis kuat sampai 25 je. Ustaz dulu pun mengaji sampai umur 24 kot habis. Itu pun kira lama tu. Sekolah rendah 6 tahun. Sekolah menengah 5 tahun. Diploma 3 tahun. Ijazah 4 tahun. Lama kot orang mengaji. Tapi lepas tu dia, kita akan kerja straight. Kalau umur sampai 60 straight kerja. Kan, kalau nak pergi mana kerja. Kan, sekarang masa kita adalah untuk belajar. Kan, jadi fokus kat belajar lah, rugilah. Kan, kalau nak kerja, carilah malam kau dah nak kerja sangat kan. Cari malam, jangan ganggu waktu kelas kan. Takkan lah. Nanti 10 tahun, 20 tahun. Dia apa keputusan yang kita buat masalah ni, kita akan kesan hidup kita. Dia kesan tu dia bukannya 1 hari 2 hari, kesan dia mungkin sampai berpuluh-puluh tahun. Kesan ngaji 2 tahun ni je. Jadi kalau tak guna tu rugilah. Amir lah, bagi nasihat sikit Amir. Amir bagi nasihat Amir dalam bentuk ni baca sajak ke? Kan sebab baca sajak sedap tadi. Amir dah Amir, kan keluar dah apa? Kami duk nasihat ke, duk check dia semua di butik je Ustaz. Oh dia tak Duk balas. check dia apa semua. Dia tak balas, ada scene dah dia tak balas. Rasa kena tukar kelas dah rasa-rasa. Tak layak dah kelas kasih ni. Nanti dia boleh jatuhkan kita punya kelas. Dia memang daripada kita satu sekolah kita. Dia baru main tahun ni je. Memang masalah lah. Tak apa. Dia main pada sekolah mana? Dia main pada Matri. Matri. Tak apa. Nanti Ustaz bincang sikit lah dengan pentadbiran macam mana. Ni ni kod rakam ni pun dia boleh dengar kan lagi bagus lah lepas ni. Kalau dia buka lah kan. Dia tak buka, tak tahulah. Tak boleh lah macam tu. Nak mengaji. Dia tak mau tak payah kena tukar kelas lain. Tak sesuai sebab dia kelas kita ni advance sikit. Dia ada bahasa Arab. Dia ada bahasa Arab lagi teruk tu kalau tak masuk kelas. Kelas Ustaz Faiz dia masuk tak? Minggu ni dengan minggu lepas. Minggu lepas Pak Ustaz tak masuk langsung kelas minggu lepas. Dia masuk 2-3 kelas kita. Sebelum